Tawau sebuah pintu gerbang bertuah di pesisir Borneo. Di tanah ini, angin laut membawa masuk 1000 kisah penghijrahan, menyatukan kepelbagaian menjadi satu jati diri yang utuh. Inilah kisah asimilasi budaya Tawau Nadi Timur Sabah. Mencatat sejarah di akhir abad ke-19, Tawau berkembang dari sebuah pertempatan nelayan kepada paksi perdagangan balak di bawah naungan British. Nama wilayah ini lahir daripada perkataan tawa, sebuah perlembangan tawar-menawar yang membentuk identiti dan memakmurkan bandar sempadan ini sejak zaman berzaman. Di pentas FKAT ke-10, Bumi Tawau dirayakan penuh gemilang dengan 33 penyertaan merangkumi 15 etnik pesisir, 15 etnik pedalaman dan 3 negara jemputan. Keindahan asimilasi ini turut melakar sejarah emas apabila berjaya memecahkan 3 rekod Malaysia Book of Records menjadi festival etnik paling lama, tarian terbanyak dan perarakan teramai dalam satu acara. Sebuah pengiktirafan agung buat seluruh warga kota yang meraihkan kesatuan ini. Campur sama rasa walau lain bunyi. Ini bukan sekadar tempat macam rasa balik kampung. Tawau bukan tempat singgah, tapi tempat hati okulakan. Budak bajau main tepi jambatan, bunyi kompang sama kulintang. Gendang di Palu, rentak bermula, warna budaya menyatu jiwa. Setiap gerak tari yang dipersembahkan adalah cerminan jati diri masyarakat Tawau. Kaya dengan adat, syarat dengan warisan, FKAT menjadi bukti nyata bagaimana warna-warni tradisi ini kekal subur zaman berzaman. Ada hidup, ada jalan cerita yang mungkin ku tidak nampak. Sabah bukan sekadar tempat macam rasa balik kampung. Hai, selamat datang ke etnik kami, etnik Solok. Okey, di sini kami ingin memperkenalkan perkawinan bangsa kami. Perkawinan bangsa kami di mana pihak perempuan meminta mahligai. Inilah dia mahligai kami, dipenuhi dengan makanan yang manis-manisan.
dengan syarat pihak perempuan kena khatam Al-Quran. Dan majlis kami juga mempersembahkan tarian tradisi suluk. Salah satunya yang pakaian saya gunakan adalah saplai tradisi suluk. Majlis perkawinan kami juga mempersembahkan musik tradisi kaum suluk oleh tangan. Ini etnik Buton Wakatobi. Ada rumah di tepi-tepi laut begitu. Perkataan Wakatobi, Buton Wakatobi ini menunjukkan satu-satu pulau. Ini baju pengantin, suku Wakatobi. Buton Wakatobi. Inilah baju pengantin. Ini semua ni kan dari segi mani semua ni dorong pasang sendiri. Semua pasang sendiri, tidak ada yang menggunakan mesin. Dorong guna jarum, dorong pasang sendiri. Masuk dalam ni benang apa semua. Itu dorong punya perhiasan semua ni. Ini alat digunakan lah. Alat digunakan. Kalau macam mana berburu ke apa kan. Leja ni semua. Sarung leja. Leja, sarung wanita. Ini sarung gena. Foto-foto punya sarung lelaki lah. Maksudnya. Ini dia punya anu ni semua. Ini perhiasan lah. Memang penunan asal. Dia anu sendiri. Dia punya anu. Dia buat sendiri nih. Kue orang Bugis adalah termasuk kue gulai, barokto, onde-onde. Kalau orang sini masak roti ya, kalau orang Bugis makannya pakai sokot, artinya beras pulut yang terus dan dimakan apa atau nasi. Oke, di sini kami ada peralatan gong, ya. Ini untuk keadaan dusun ya, memang tradisi ya lah. Dari turun temurun, kami ada baju pun, memang tradisinya. Dan banyak peralatan yang kami bawa pada hari ini. Yang peralatan seperti pepoton, bungkau, atau gonggar. Dan kami juga ada minuman tradisi dan lihing, kurau, noso. Yang lihing ini adalah yang lama, 6 hingga 7 tahun. Yang ini yang baru, lihing baru. Ini lihing baru. Pas itu nanti kalau 6 tahun, 5 tahun, jadi begini, ya jadi hitam. Ya ini mentaku buat daripada beras steel. Ini sikat. Sebetulnya ini mentaku, tapi disimpan dengan kayu ubat. Itu tradisi, dan ini adalah makanan untuk ibu-ibu. Ini pinang, siri, ya, singkaton. Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai Tawau dan Festival FKAT, iaitu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau, kita akan bertemu dengan salah satu wakil Majlis Perbandaran Tawau. FKAT ni diadakan setiap tahun lah. Dan pada tahun ini 2025 adalah penganjurannya yang kali ke-10, iaitu Sedekat Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau. Dia adalah inspirasi daripada seorang menteri belia dan sukan terdahulu, arwah Datuk Taufik DSP Abu Bakar Titingan, yang mana beliau adalah anak jati Tawau. Beliau ingin mengangkat Tawau pada waktu itu supaya Tawau ni berada diperkenalkan, dipromosikan untuk daerah untuk negeri Sabah itu sendiri, dan kemudian untuk satu Malaysia. Memandangkan Tawau ni adalah satu daerah di mana pertembungan sangat banyak budaya
yang kita daftarkan di tahun ni adalah sebanyak 33 etnik sudah. Itu membuktikan bahawa Tawau ni pun harmoni lah. Banyak aktiviti. Setiap tahun, salah satunya pameran etnik, ada pertandingan layang-layang, cultural run, drone. Bila datang ke Tawau, ramai akan cakap makanan di sini adalah syurga makanan. Selain daripada dia murah, tapi dia juga sedap. Okay. Kita ada satu produk untuk dikumpul semua makanan-makanan yang ada di Tawau melalui satu pasar malam, iaitu Pasar Malam Chester. Di sana ada 700 lebih lot makanan dan juga pelbagai lah jualan. Tawau ni dia lebih kepada demografik punya tempat, ekopelancongan lah. Selain kekayaan budaya dan warisan komuniti di Tawau, satu lagi aspek yang tidak dapat dipisahkan iaitu makanan. Dari riuhnya pasar pagi ke gerai tepi jalan yang penuh aroma, setiap hidangan mempunyai cerita. Makanan bukanlah sekadar hidangan, tetapi ia adalah identiti, warisan dan percampuran pelbagai etnik. Tawau turut berbicara melalui rasa. Seawal pagi, sepinggan nasi kuning hadir sebagai juada ikonik merentas kaum. Menu istimewa kami di sini ada nasi kuning. Dan nasi kuning memang terkenal asal dari Tawau. Dan sekarang ini terkenal di Sabah lah. Nasi kuning lebih kepada nasi lemak. Tapi dengan kita di Sabah lebih kepada nasi kuning lah untuk sarapan pagi, tengah hari. Dan sekarang ni orang pun minat dengan petang dan sampai makan malam. Gitu kan. Ya, asal nasi kuning ini terkenal di Tawau ni dalam tahun 1979. Kemudian beliau berusaha berniaga. Kemudian alhamdulillah dapat rezeki buka kedai. Dan seperti yang sekarang ni memang turun-temurun lah. Biarpun hanya suapan ringkas, hidangan ini membawa 1000 rasa nostalgik. Kembara diteruskan ke Kampung Burut demi menjejak rasa otentik barobok ayam. Hidangan tradisional etnik Bugis yang diadun bersama manis jagung segar, carikan ayam dan gabungan sayur-sayuran ini nyata menghidangkan kelembutan budaya yang kini dikongsi bersama seluruh warga. Dari hidangan tradisi yang memikat selera, kembara kulinari ini diteruskan di bawah payungan langit malam. Meredah waktu, kita beralih ke Jalan Chester. Sebuah ruang yang menghidupkan suasana kota dengan lambakan rasa dan aroma. Inilah Jalan Chester, nadi kehidupan malam warga Tawau yang tidak pernah padam. Di sinilah tempatnya masyarakat setempat berkumpul, terutamanya apabila menjelang malam minggu. Di bawah limpahan cahaya, lorong ini bertukar menjadi lubuk tumpuan yang menyatukan setiap lapisan komuniti. Dari kepulan asap sayap bakar yang memikat selera, sehinggalah keunikan juada tempatan. Setiap sudut menawarkan cerita tersendiri, lebih daripada sekadar destinasi kulinari jalanan. Pasar Malam Chester adalah sebuah ruang asimilasi sosial, tempat di mana kepelbagaian etnik melebur dalam satu suasana. Dan keakraban warganya jelas terpancar pada setiap senyuman.
Kala fajar menyising, keindahan spiritual menyapa di Masjid Al-Kautsar. Sambil helang terbang megah seolah-olah menyambut kedatangan ini. Di sinilah lambang sebuah daerah bertua, tempat di mana masyarakatnya hidup aman dan harmoni, meskipun mempunyai kepercayaan yang berbeza. Lubuk rezeki terbesar daerah ini bertumpu di Pasar Tanjung. Di bawah, deria disapa limpahan hasil laut kering dan snack tempatan seperti amplang. Melangkah ke atas, tersedia variasi busana dan kraft tangan signature Tawau yang memukau. Kembara ini tiba di penghujung. Tawau mengajar kita bahawa keharmonian tidak memerlukan persamaan. Memadailah dengan saling menghargai. Pucuk paku subur di lembah, tumbuh melata di celah batu. Tawau unik di timur Sabah, pelbagai etnik menjadi satu. Moga nadi ini terus berdenyut demi esok. Saya Farwiza Naziha, mohon undur diri daripada Tawau Nadi Timur Sabah.